Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Fatihah Mentiwa Muhammad dari kumpulan B6 ingin membentangkan tentang kajian kami yang bertajuk Pelibatan Mahasiswa dalam E-Dagang, kajian kes di Universiti Sains Malaysia. Pertamanya, latar belakang. Pertumbuhan dalam kemajuan internet telah membawa peluang-peluang baru untuk perkongsian dan peningkatan pengetahuan dalam masyarakat kini. Selain itu, peningkatan penggunaan internet juga boleh menyediakan peluang tanpa batasan untuk pembangunan ekonomi dan melibatkan sosial melalui alat dan pemikiran inovatif baru seperti penggunaan e-dagang. E-dagang memberikan banyak kebaikan kepada masyarakat kini, terutamanya dalam kalangan pelajar. Hal ini demikian kerana perniagaan e-dagang mempunyai kos operasi yang jauh lebih rendah berbanding dengan kedai fizikal. Selain itu, menurut Elmi Johana 2019, dengan peningkatan kos sara hidup di kampus hari ini menyebabkan semakin ramai pelajar menjalankan perniagaan atas talian dan e-dagang untuk menjana pendapatan sambilan bagi mengurangkan beban kos hidup di universiti. Perubahan pandemik COVID-19 dilihat telah membuka peluang luas dalam pelbagai aspek termasuk dalam penggunaan e-dagang. Menurut Sulianti Asri 2021, mahasiswa juga dilihat tidak melepas peluang dalam menceburi bidang ini walaupun masih belajar. Selain itu, bahagian pengenalan sektor e-dagang atau dikenali sebagai elektronik dagang adalah satu proses ekonomi baru yang melibatkan urusan jual beli, pemindahan atau pertukaran barangan, perkhidmatan atau maklumat melalui rangkaian komputer termasuk internet. E-dagang juga boleh ditakrifkan daripada pelbagai perspektif yang berbeza seperti menjalankan perniagaan secara elektronik dengan melengkapkan proses perniagaan melalui jaringan rangkaian dan kemudian bertukar maklumat untuk proses perniagaan secara fizikal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pula, e-dagang adalah proses menjalankan perniagaan melalui rangkaian komputer atau internet dan ini boleh dinikmati oleh semua golongan pedagang dan orang biasa selaku pengguna. E-dagang juga terbahagi daripada dua jenis utama iaitu antara peniaga dan peniaga yang kedua adalah antara peniaga dan pengguna. Jenis e-dagang yang pertama melibatkan transaksi di antara dua atau lebih perniagaan atau firma iaitu satu pihak merupakan syarikat pemekar kepada satu pihak yang lain. Seterusnya, penyataan masalah kajian kami, peningkatan penggunaan komputer dan kelajuan pencapaian internet di rumah dan dalam dunia perniagaan kini menawarkan cara baru untuk membuat pembelian iaitu melalui sistem e-dagang menurut Peng Li 2010. Statistik juga menunjukkan lebih banyak pengguna internet di Malaysia adalah pembeli berbanding penjual dengan saiz pasaran urus niaga dalam talian di Malaysia dijangka mencecah 5 bilion menjelang 2014 berbanding 1.8 pada 2010. Dengan kepesatannya sedemikian, e-dagang telah menjadi satu fenomena yang pesat membangun sehingga meningkatkan pelibatan mahasiswa. Berdasarkan situasi yang dibincangkan, kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong mahasiswa dan impak terhadap akademik mahasiswa di Universiti Sains Malaysia. Oleh itu, persoalan kajian kami ialah apakah faktor-faktor yang mendorong mahasiswa dalam pelibatan e-dagang di Universiti Sains Malaysia dan apakah impak e-dagang terhadap akademik mahasiswa di Universiti Sains Malaysia. Seterusnya, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong mahasiswa dan impak e-dagang terhadap akademik mahasiswa di Universiti Sains Malaysia. Tidak lupa juga, kepentingan kajian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsep dan teori e-dagang dengan lebih mendalam. Selain itu, kajian ini juga diharapkan
boleh menjadi titik rujukan untuk kajian masa akan datang dan diharapkan dapat memberikan satu pendedahan baru tentang faktor pelibatan mahasiswa dan impak penggunaan e-dagang terhadap akademik. Itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada rakan kumpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Nama saya Cik Nurul Diwanis binti Nurul Azmi, pemegang nombor matrik 150486. Saya akan menerangkan bahagian sorotan karya. Terdapat 5 sorotan karya empirikal yang kami dapati, iaitu yang pertama, Muhammad Abdul Wahab bin Muhammad Balwi 2021 membuat kajian terhadap potensi, cabaran serta cadangan perniagaan e-dagang pada pasca COVID-19. Yang kedua, Rofashiha Roslan et al. 2021 membuat kajian terhadap cabaran e-dagang dalam kalangan pelajar keusahawanan digital Jabatan Perdagangan. Selain itu, Mat Fazil 2017 melakukan kajian kes terhadap proses penciptaan perniagaan baharu e-dagang di Malaysia, impak personaliti dan motivasi usahawan. Seterusnya, Ahmad Syahrul Hanif Muhammad Rawi 2011 melakukan kajian terhadap tahap hubungan antara pelbagai faktor terpilih dengan keinginan menggunakan e-dagang dalam kalangan pengguna internet. Akhir sekali, Azilawati binti Adam et al. 2014 membuat kajian terhadap kecenderungan usahawan perusahaan kecil dan sederhana di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM terhadap e-dagang. Seterusnya, bahagian kerangka kajian. Untuk objektif yang pertama, iaitu faktor pendorong penlibatan mahasiswa dalam e-dagang. Memboleh ubah tidak bersandarnya ialah minat, keuntungan, kos, capaian internet dan tahap hidup. Untuk objektif yang kedua, iaitu impak terhadap akademik. Memboleh ubah tidak bersandarnya ialah CGPA, pengurusan masa, tanggungjawab dan kemahiran. Bahagian berikutnya ialah reka bentuk kajian. Objektif yang pertama menggunakan data prima secara kuantitatif. Dikumpul daripada 100 orang responden iaitu mahasiswa Universiti Sains Malaysia dengan menggunakan jenis persampulan rawak. Teknik pengumpulan data pula dilakukan secara soal selidik semi berstruktur dan instrumen yang digunakan adalah secara tidak bersemuka. Data dianalisis menggunakan kaedah deskriptif. Metodologi yang sama juga digunakan bagi objektif yang kedua. Akhir sekali, bahagian kaedah analisis, data yang diperoleh akan menggunakan kaedah deskriptif untuk menganalisis data yang dikumpul melalui soal selidik secara tidak bersemuka kepada 100 mahasiswa Universiti Sains Malaysia bagi kedua-dua objektif tersebut. Terdapat 2 topik yang dianalisis iaitu faktor pendorong penlibatan dalam e-dagang dan impak penggunaannya terhadap akademik. Sekian daripada kumpulan kami.